صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bila bersama-sama kita merofakkan rasa syukur yang tidak terhingga-hingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk bersama pada pagi ini dalam kuliah duha, kuliah khas online yang ditaja oleh grup Infak Masjid Darsa 21. Pada pagi ini tajuk yang diketengahkan pada kita ialah berhati-hati dengan da'iyah Wahabi dan Syiah terhadap Ahli Sunnah wal Jamaah. Marilah kita doakan yang pertama, para penaja kita sentiasa Allah bimbing dalam hidayahnya, dimudahkan mereka untuk menjadi orang yang baik-baik, dimudahkan untuk menjalani jalan menuju Allah, dimudahkan urusan dunia dan akhirat, insya-Allah. Yang pertama sekali dalam tajuk berhati-hati dengan da'iyah Wahabi dan Syiah terhadap Ahli Sunnah wal Jamaah, marilah kita memahami bahawasanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa umatnya terbahagi lebih daripada 70 puak. Maka pada ketika itu, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, para sahabat bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ataupun apakah ciri-ciri mereka yang selamat di akhir zaman pada waktu terpecah umat Muhammad melebihi 70 puak. Maka Nabi kata yang selamat ialah ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi, iaitu yang selamat ialah apa yang golongan yang berada di atas
apa yang aku dan sahabat-sahabat aku berada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pembawaan Rasulullah SAW ataupun ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW ialah merupakan ajaran yang paling sederhana sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ialah pembawaan ataupun ajaran yang paling sederhana sekali. Maka setiap ajaran yang mencanggahi konsep kesederhanaan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah ajaran yang tidak bertepatan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok kepada pembawaan yang dibawa oleh golongan Wahabi dan golongan Syiah, di sana pembawaan yang diketengahkan oleh mereka ialah pembawaan yang ada unsur-unsur ekstrim dalam pembawaan. Sebagai contoh, pembawaan Wahabi ialah pembawaan kasar. Kekasaran mereka itu ialah dapat dilihat dalam meletakkan orang Islam dengan mudah di tempat kesesatan. Mereka berpegang dengan hadis kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat ditempatkan di dalam neraka. Itulah pembawaan yang kita kata ekstrim. Sedangkan dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah, para ulama ahli sunnah, khususnya Imam Asy-Syafi'i, telah pun membagikan Syiah itu kepada, telah membagikan bid'ah itu kepada dua. Yang pertama bid'atun hasanah, yang kedua bid'atun dalalah. Jadi kalau pukul rata semua bid'ah itu sesat, itu adalah pembawaan Wahabi. Pembawaan sederhana ialah pembawaan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu membagikan bid'ah kepada dua, bid'ah hasanah, bid'ah dalalah. Apa dia bid'ah? Bid'ah ni ialah suatu praktikal agama yang tidak wujud pada ketika Nabi ada, tak diamalkan oleh Nabi dan juga para sahabatnya ketika itu. Ini secara definisi. Di sana para ulama ahli sunnah telah membagikan bid'ah kepada bid'ah hasanah, bid'ah dalalah. Bid'ah hasanah itu ialah satu praktikal yang tidak diamalkan di zaman Nabi, bahkan oleh Nabi sendiri, tapi dia masih ada usul. Dia masih ada usul. Maknanya dia ada dasar pengamalan dia. Contoh, baca Yasin malam Jumaat. Baca Yasin malam Jumaat tidak ada suatu pengkhususan
yang Nabi suruh baca malam Jumaat, baca Yasin. Tapi malam Jumaat ialah malam yang paling mulia sekali. Malam Jumaat ialah malam yang disebut dengan Sayyidul Ayyam. Dan ada hadis yang menyebut tentang mulia hari Jumaat ialah pada kemuliaan orang mati pada malam dan siang hari Jumaat, termasuk di kalangan orang-orang yang syahid kalau mati pada malam ataupun siang hari Jumaat. Dan banyak hadis yang menyebut tentang kelebihan hari Jumaat. Oleh kerana hari Jumaat itu hari yang terbaik, maka para ulama kita meletakkan, dia buat satu silibus malam Jumaat baca Yasin. Kalau para ulama tak buat silibus tu, tak suruh umat ini baca Yasin pada malam Jumaat, kita tak baca Yasin lagi lah. Orang Melayu ni, orang Melayu dia bukan orang Arab. Yang pertama sekali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila kita ni bukan orang Arab, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, terlebih khususlah kita orang Arab, jadi kita perlu kepada para ulama yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad memberi pedoman bagaimana untuk kita beramal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay. Orang Melayu dah ramai dah, dari dulu sampai lah baca Yasin. Lepas tu mailah satu da'iyah kot no, pasal bukan dakwah, duk baca Yasin pada malam Jumaat. Nabi tak, tapi Nabi cuba praktik tengok. Ni dakwah ni macam ni. Dakwah ni dia tak usah potong orang, tapi tambah kebaikan yang ada ataupun yang dah orang buat. Tu dakwah. Orang Melayu dah berkurun dah baca Yasin, nak suruh pula baca satu kafi, agak-agak boleh buat ke? Saya sekali tu di Kelantan, di Kelantan, satu masjid tu, jadi mana orang duk tekan suruh baca suratul kahfi, akhir masjid tu ikut orang, mereka pun baca pada malam Jumaat ganti Yasin suratul kahfi. Minggu depan seriat. Itulah orang Melayu. Panjang tu, tak mai. Bila orang tak mai soal Sayyidina Muhammad, akhirnya pihak JK masjid pun buat perubahan. Kita buat selang-selang. Minggu ni suratul kahfi, minggu depan suratul Yasin. Malam surah Yasin penuh, malam suratul kahfi seriat juga. Nampak tak? Dakwah ni dia mesti fleksibel, dia murunah, dia tengok orang. Dah orang Melayu dah baca lama dah surah Yasin. Bahkan surah Yasin ni surah yang paling orang Melayu hafal sekali, betul tak? Tarik Yasin pun boleh baca kan, ikut mulut orang boleh baca, pasal dah lama dah baca. Dia Wahabi dia main, dia potong tu, baca Yasin malam Jumaat bidah, masuk neraka. Tu dia, sian kat orang Melayu, kena masuk neraka semua. Tu dia punya perasaan tu kena jaga juga. Kita baca Yasin tu dipanggil pembawakan Wahabi kasar. Jadi subhanallah, orang buat dah, bagilah buat, teruskan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seperti mana pembawakan ulama dulu-dulu. Boleh jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila orang mati kita buat kunuri, kita buat tahlil 3 malam turut-turut. Lepas tu malam ke-7, lepas tu malam yang ke-40, lepas tu malam ke-100. Tu timbul mana? Timbulnya sebab orang Melayu dulu beragama dengan agama Hindu. Di samping ada yang beragama dengan agama Hanif. Agama Hanif ni agama yang merujuk kepada agama asal yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang kata animisme, bukan animisme. Animisme ni dia kata semangat, sebenarnya bukan animisme.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang kata tu salah pagi semayang, kata solat kena kata, jangan kata semayang ni pada mana tak tahu. Dia kena merujuk pada asal. Jangan mudah kita menafikan. Bahasa Melayu ulama, sembahyang ni demai daripada perkataan Sang Yang Taya, menyembah yang Maha Esa yang tak dapat dirupakan. Tu benar, Sang Yang Taya. Siapa tu? Allah. Tu dia panggil sembahyang. Walaupun ada orang kata tu usah kata sembahyang, kata solat, boleh buat sebab orang dah pakai dah sembahyang tu berkurun dah. Ni agama dia panggil agama Hanif. Dia orang panggil animisme, bukan animisme. Itu agama Hanif, agama yang sudah ada unsur ya, agama mengesahkan Tuhan dah. Jadi agama yang selain tu orang Melayu beragama Hindu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Hindu ni dia agama yang berkonsepkan dewa-dewa. Hak jaga dewa yang jaga hujan, dewa yang jaga tanam-tanaman. Dewa ni merujuk kepada malaikat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asal-asalnya betul agama dia, tapi berlaku di akhirnya penyimpangan daripada Islam. Oleh kerana dah jauh daripada agama Islam yang asal, maka jadi menyimpang. Macam juga agama Buddha. Pernah dah tengok tokon Cina? Tokon Cina tu janggut dia banyak. Janggut tokon Cina tu Tuhan Cina. Siapa dia tu? Pernah kaji tak? Dia tokong ni maknanya, makna tokong, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepala kaum. Tu makna tokong. Cerita dia ketika Nabi Allah Nuh alaihi salam mendarat di Bukit Judi. Asal daripada mana kapal Nabi Allah Nuh? Daripada Garut, nama tempat dia. Garut di mana duk? Di tanah Jawa. Jadi esok nanti ni kalau saya ajak tuan-tuan pergi Garut, mau pergi? Siap duit ya. Kita pergi tengok sejarah Garut, tapi kena bersedia untuk muntah. Jalan dia macam tu. Ni cerita sahabat saya yang belah sampai, Abu Ya Aswad, sahabat Sayyidina Muhammad. Di atas sana dia ada fosil kayu yang sudah jadi batu setelah beratus-ratus tahun yang lalu ataupun ribu tahun yang lalu. Dia ada dik, maknanya bila ayak naik, kapal itu boleh ditolak masuk dalam laut, dalam ayak. Tapi mendarat di Bukit Judi selepas 6 bulan atas dalam ayak. Ketika Nabi Allah Nuh alaihi salam menyuruh kaumnya kepada Islam, 1000 tahun yang masuk Islam hanyalah tak sampai 1 orang. Nabi Allah Nuh kata, mereka ni kalau ajak Islam, mereka tak mahu dah Tuhan. Kalau duduk atas muka bumi lagi, mereka akan menyesatkan orang lagi. Nabi Allah minta Allah turunkan bala menghancurkan mereka, sebab mereka ni tak ada cara dah. Nabi Allah Nuh sallallahu alaihi wasallam Muhammad buat kapal, pakai duk main sorak, pakai duk main gelak, buat kapal atas bukit. Tak apa lagi, bila siap kapal dibuat, main berak pula, penuh berak. Lepas tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad termasuk nak main berak, kawan hak kaki pengkak nak berak juga, walaupun dia berak tergelecer, habis kena tik-tik lepas tu, kena tik lepas tu, kaki dia betui.
lega, balik-balik buang tongkat. Macam mana hang boleh kaki hang betul balik? Aku pergi berak, tergelincir jatuh kena tik hempol lega. Akhirnya lepas pakai piamik tik lepas balik. Ubat penyakit lepas lega, cuci kapal Nabi Allah Nuh. Tu Allah buat. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Tuhan nak bala dia sampai, turunlah ayat dari langit, keluar ayat daripada bumi. Keluar daripada bumi berwarna kuning. Ayat turun ayat dari langit berwarna merah. Itu dah bala Allah. Akhirnya tenggelam dunia ni. Tenggelam dunia, sejarah tu ada. Kalau tuan-tuan Gunung Jerai, kita tengok di sana pasir laut. Atas Gunung Jerai memang mana pasir laut. Berarti dia pernah tenggelam dulu. Allahumma salli ala sayyidina. Dan itulah bermula bumi kita ni. Sampai saya terfikir macam mana lah Kuala Nerang Kuala di Kuala Nerang. Saya dilahirkan di Kuala Pegang, Baling Kedah. Macam mana Kuala di Baling tu? Laut dulu mana tak Kuala. Tuan-tuan Allah sekalian, masalah Sayyidina Muhammad. Maka bila kapal itu dah terapung-apung duduk atas air 6 bulan. Jadi bila mendarat, ketika itu yang bersama dengan Nabi Allah Nuh ialah hanya 3 orang anak dia, Ham, Sam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa nama 3 orang? Seperti Nafis, Sam, Ham, Nafis. Sam, Ham, Nafis. Seperti Sam melahirkan bangsa Afrika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sam melahirkan bangsa Afrika. Sam, Ham. Ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad melahirkan bangsa hak sepek separuh dunia juga, Korea, Jepun, Cina, apa semua tu. Nafis melahirkan bangsa Ya'juj wa Ma'juj. Mana Ya'juj wa Ma'juj ni dia bangsa Bani Adam, tapi pelik bangsa dia. Bangsa dia paling pendek sejengkai. Ya'juj wa Ma'juj itu. Ya'juj wa Ma'juj ni dia ada Ya'juj ada 40 bangsa, Ma'juj ada 40 bangsa. Yang paling pendek sejengkai. Kita kata tak salah apa jangkai sepak ya, try sepak tu. Dia main merenyut sepak macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang paling tinggi tiang elektrik, tinggi tiang elektrik. Banyak masa ni keluar di akhir zaman Ya'juj wa Ma'juj. Harap kita tak sampai zaman dia. Pak Suyuk pun tak mau sempat zaman Dajjal. Akhirnya bila Pak Su meninggal, orang kata dekat dah zaman ni, dia tak mau sampai tu. Zaman tu zaman bahaya, merosakkan akidah. Jadi subhanallah, jadi bangsa sepek ni, jadi mereka ni lah merupakan Nabi. Jadi subhanallah, tapi bila matinya Ham, jadi mereka ni bila mati Ham, ketua kaum, kepala bangsa, Nabi mereka. Sebab jangan duk pegang tasbih tak ada pahala, dengar saya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mati Nabi mereka. Jadi mereka nak buat peringatan. Mereka pun buat rupa, buat bentuk patung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buat rupa patung menggambarkan itulah Ham, sallallahu sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akhirnya jadi sembah. Itulah asal kepada agama tu. Jadi subhanallah, jadi orang Melayu ni dia beragama
ada beragama dengan agama Hindu. Sebab itu ada kesamaan. Contoh, dalam agama kita dia ada suluk, bersuluk, berkhalwat. Dan agama dia ada bertapa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Konsepnya sama, tapi agamanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dah tergelincir daripada kebenaran. Orang Melayu ni, jadi agama Hindu yang orang Melayu anut tu, dia ada pemahaman tu. Dia ada pemahaman, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Malam pertama mayat dalam kubur, malam ketiga mayat dalam kubur, malam ketujuh mayat dalam kubur. Jadi subhanallah, bila mai Islam dia tak buang. Tu dakwah, dia tak buang hak dia buat tu. Cuma dia ganti. Buat apa malam tu? Baca, kita buat tahlil. Tahlil apa? Tahlil adalah la ilaha illallah. Buat apa? Panggil orang zikrullah. Dia kata malam ni jemput perempuan lah, buat balik tahlil sikit. Dia fahamlah tahlil tu bukan sekat zikrullah, ada makan. Salah senaman. Dah faham sangat dah. Tak ada lah pergi tahlil, lepas tahlil akhirnya pekat turun balik. Setelah rumah kata tak ada makan. Tak ada. Mesti malam tu ada makan. Malam tu dah jimat, tak perlu makan tak mana dah. Malam tu tengok-tengok, oh nasi biryani malam ni, oh nasi kandak malam ni, oh nasi. Jadi sebenarnya itu satu benda yang baik, sebab bagi orang makan. Ada majlis zikir dan ada makan malam tu. Makna Islam ganti, nampak ada dakwah. Dia ganti. Dia tak buang. Hak lepa dok buat tu, hak tak betul dengan ajaran lepa yang lepa buat tu yang salah, tak buang tapi ganti. Nampak tak? Fleksibel Islam. Tu yang orang mudah terima Islam. Itulah Islam di tanah Melayu masuk tak perang, bukan melalui perang, melalui pendakwah yang masuk secara halus ni. Kalaulah orang Melayu hari tu lah masalah Sayyidina Muhammad, mai Wahabi bawa hak dia lah, tak tahulah siapa nak masuk Islam. Masalah Sayyidina Muhammad sebab kasar. Tapi dakwah lembut ni lah dia panggil teknikal, menyebabkan orang Melayu pekat masuk Islam, alhamdulillah, dan tak perlu perang-perang pun dengan orang Melayu. Betul dengan cara ya, alhamdulillah. Jadi tu pembawakan Wahabi untuk kita mudah kenal. Okey, sebenarnya bid'ah ni bila kata hasanah, dia ada hadis. Cuma cara pengamalan itu teknikalnya tu tak dibuat zaman Rasulullah. Lepas mayang kita baca wirid lepas mayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita baca wirid lepas mayang. Wirid lepas mayang ni Melayu yang buat. Satu bangsa dalam dunia ni membaca wirid lepas mayang, bangsa Islam. Maknanya tu asas. Lepas mayang kena lari, dia kena baca hak ni. Berpandukan lepas mayang Nabi suruh baca astaghfirullahalazim 3 kali. Lepas tu Nabi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Yang tambah yuhyi wa yumit ditambah oleh Sayyidina Umar. Boleh tak? Sangat-sangat boleh. Pasal Nabi yang kata boleh. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan berpegang teguh juga dengan sunnah khulafa'ur rasyidin yang datang lepas aku. Mana yang ditambah oleh Sayyidina Abu Bakar ke, ditambah oleh Sayyidina Umar ke, Sayyidina Uthman ke, Sayyidina Ali ke, boleh dibuat. Jadi Sayyidina Umar tambah yuhyi wa yumit. Jadi kita zakat hari kala Nabi lahul mulku wa lahul hamdu sahaja. Tapi jadi kalau macam tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nampak ada bid'ah.
Nabi tak buat, tapi Sayyidina Umar tambah. Kalau begitu, kalau ikut segi Wahabi kata, dengan Sayyidina Umar pun tak masuk syurga juga. Nampak? Kelebihan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, ataupun yuhyi wa yumiit disambung oleh Sayyidina Umar, Allah bagi 20 darjat. Tu tak kira sekali dengan mayang jemaah dapat 27, tambah lagi 27 lagi, 47 semua. Satu darjat di antara bumi dan langit yang pertama. Darjat ni melangkaui darjat yang diberi oleh sultan kepada rakyat, Datuk Seri, Tan Sri, Datuk Sri. Jadi pangkat bagi sekali ya. Ni pangkat sehari dapat 47 pangkat. Hak Tuhan bagi pada orang yang baca wirid lepas mayang. Cumanya zaman Rasulullah baca diam-diam. Hak tu hari ni nak suruh baca diam-diam macam tu lah. Baca diam-diam lepas mayang tu. Hari ni diperleh, orang dah tak reti nak baca apa lepas mayang. Satu budak muda dia kata, kami dia perleh ustaz, kami tak tahu nak baca apa. Itulah yang kata dia panggil talqin. Bila itu imam baca, daripada dulu-dulu lah orang duk baca masalah Sayyidina Muhammad. Akhirnya bila duk baca lagi hari ni lepas mayang, kita duk terikut depa duk baca lepas mayang, kita terapai tak? Kita terhapai. Itulah hikmahnya ulama buat suruh baca derai. Cuba tengok apa ni masalah Sayyidina Muhammad. Budak-budak tadikah, budak-budak solah rendah, macam nak budak solah menengah. Di sekolah tadikah derai-derai. SSA TU2 satu riuh satu kelas kan. Dulu kata waktu kita solah dulu, kita baca apa? Kali-kali, 1 kali 2, 2 kali 2, 4, terapai darab tu sebab baca ramai-ramai. Itulah pendidik tu dipanggil didikan. Jadi baca wirid pas mayang tu sebab nak ajak orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi orang Melayu pula kalau lagi satu, dia hafal doa, dia kena hafal. Semua baca doa Arab ni. Pasal apa? Sebab kita hafal. Tu imam pun dah hafal, dia hafal doa tu daripada umur 33 sampai 63. Berapa tahun? 33, 43, 43, 40 tahun. Doa tu dia baca. Pasal dia hafal daripada budak tu sampai tua dia baca tu lah. Orang Arab tak apa lah, apa orang Arab. Kita orang Melayu kena hafal doa lepas mayang. Nampak? Semua pakat beri. Bila yang jadi hafal doa ni, pergi pekan Rabu tengok doa lepas mayang, balik mai hafal. Lepas tu orang lantik jadi imam. Akhirnya dia cuba baca doa tu. Tak hafal doa lain lah. Dan boleh doa tu lah. Saya pun duk hafal doa pada dulu waktu lah. Hafal ni nak hafal pula, tak ada masa nak hafal dah. Apa ada bid'ah? Bid'ah hasanah ni seasasnya ada. Doa Nabi suruh doa tak? Doa. Lepas tu doa ramai-ramai diaminkan tu teknikal. Pasal apa? Sebab doa ramai-ramai cukup 40 orang ada wali seorang. Jadi bila baca ramai-ramai ada wali seorang, kita harapkan doa kita dimustajabkan Tuhan. Doa kita tahulah macam kita doa lah, tak tahu Tuhan makbul tak makbul ke. Tapi kalau ramai, insya-Allah makbul. Kalau dia tak, wali tu tak doa pun tak apa, tu imam doa tapi semua aminkan dah cukup. Tu dia panggil teknikal. Segi teknikal Nabi tak buat, tapi asasnya ada. No? Baca Yasin malam Jumaat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi tak buat. Malam Jumaat Nabi tak buat, tapi Yasin Nabi suruh baca tak? Suruh. Yasin lima quri'at lahu, kata Rasulullah. Yasin ikut kita niat apa.
Maknanya hadis tetap ada, ayat tetap ada, cuma praktikal itu Nabi tak buat. Tu dia panggil bid'ah hasanah. Nak rumus semua Nabi tak masuk neraka semua, boleh yang masuk syurga. Habis kita terjun neraka, na'udzubillah min dzalik. Kesian kat kita. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam tu cerita dia. Yang takut tadi, takuti orang jauh daripada agama, kasar sangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca talqin. Baca talqin ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita bukan nak ajak orang, kita bukan baca. Talqin ni sebenarnya nak ajak orang mati, nak hidup. Jadi secara tak langsung bila orang hidup nak talqin, esok sambil dia dengar tu menimbulkan apa? Esok aku mati macam ni juga. Tapi kalau masuk dalam kubur balik, siapa yang nak buat penghayatan apa? Macam lembu kena langgak lori, korek lubang, buh macam tu ya. Lepas tu buka balik. Orang ni walaqad karramna bani Adam, Allah kata kami muliakan anak Adam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila masuk dalam kubur, dimasukkan mayat dalam kubur, dia suruh tunggu. Pasal apa? Berpandukan hadis juga. Nabi kata mana-mana orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sembahyang mayat, sembahyang jenazah, dia mendapat satu qirat. Qirat ni pahala sebesar bukit Uhud untuk siapa yang sembahyang mayat. Siapa-siapa yang tunggu mayat sehingga dikebumikan sallallahu alaihi Muhammad, dia mendapat satu qirat lagi, dua qirat semua pahala untuk orang sembahyang mayat dan tunggu sentiasa sehingga jenazah dikebumikan. Lepas dikebumikan sallallahu alaihi Muhammad, ajak pula orang, wahai Pak Tih Zakaria, ni saya ni teringat ada satu orang mati kampung kami, dia kawan ayah saya. Yang baca talqin tu almarhum Tuan Guru Haji Rafi'i. Waktu tu dia muda lagi. Dia baca, dia yang baca talqin waktu Pak Tih yang meninggal tu. Waktu tu dia kata, wahai Pak Tih Zakaria. Dia panggil seperti mana dia panggil ketika mana Pak Tih tu hidup. Pasal Pak Tih tu kata jangan mati, sebenarnya hidup. Mati di dunia tapi hidup di alam sana. Kalau kita kata nak panggil apa, mati dah. Cuba tengok satu sejarah. Dalam perang Uhud, bukan, dalam perang Badar, pemimpin Quraisy yang mati tu dikebumikan dalam satu lubang. Dan Nabi sebut satu persatu. Tu baca balik sirah. Nabi panggil nama-nama setiap orang. Macam mana? Hampa jumpa lagi yang aku janji, yang Allah janji aku sebut hari tu. Hampa jumpa apa lah ni? Kalaulah Nabi bercakap, dia tak dengar, sia-sia. Kita lalu di kubur, kita kena bagi apa? Salam. Assalamualaikum. Kalau biasa kita kata orang awam ni, assalamu ya ahlal kubur, cukup dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Segi yang Nabi sebut, assalamualaikum ya ahla diyaril muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Salam untuk kamu wahai ahli perkampungan Islam. Kita duduk atas muka dunia campur-campur. Tongkang ayat ni Cina, India, Melayu semua ada. Dalam kubur tu Islam. Assalamualaikum wahai perkampungan Islam semua. Wa inna insyaallah, kami semua insya-Allah kami akan ikut jejak hampa juga. Agak orang mati rasa urut dada tak? Alhamdulillah hampa mati juga. Kan? Pasal wa inna insya-Allah bikum lahiqun. Kami insya-Allah akan ikut jejak hampa juga. No? Kami pun akan ikut mati macam hampa juga. Jadi kita hak kata pun jadi muhasabah kat kita, depa hak dengar pun seronok juga tu.
Kalau kita tak mati, sedih lepas tu. Tapi semua pakat mati, tak ada seorang pun hidup. Kalaulah lepas tak dengar, kita pun tak tahu alam tu macam mana. Saya nak tanya, tuan-tuan kena waktu turun cermin kereta ke kata Assalamualaikum tu? Nak bagi salam kat orang mati tu, kena buka cermin kereta ke? Siapa-siapa buka cermin kereta? Pasal apa? Sebab nak bagi salam. Dalam nilok mana dengar. Bahkan bukan tak kata derah pula. Assalamualaikum ya alal qubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Macam tu ke? Tak pun. Nampak tak? Jadi agama ni tak boleh pakai akal. Akal. Nak pakai logik. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, soalan Sayyidina Muhammad, kalau agama ni pakai akal, tentulah menyapu atas khuf itu, menyapu di bawah khuf itu lebih patut daripada menyapu di atas khuf. Tahu tak khuf? Stokin hak kita tengok di Mekah tu, stokin kulit tu, ada zip tu. Pakai khuf dengan syarat-syaratnya. Bila mana kita nak ambil wuduk, bila mana kita ambil wuduk lagi, bila batal wuduk yang kita pakai khuf tu, syarat pakai khuf kita kena ambil wuduk sampai sempurna, barulah kita ada saruk sokin kulit tu. Sagi kalau batal, masalah Sayyidina Muhammad, kita tak perlu basuh kaki dah, kita tak perlu pecat, tak perlu kita buang sokin tu, sapu di atas khuf saja. Sapu macam tu ya. Minta maaf, saya nak tunjuk kaki sapu. Okay, macam ni ya. Macam tu ya. Kalau betulnya hak ni sapu di atas, hak bawah. Tapi kalau madak, kalau macam tu dah madai dah. Sapu di atas khuf. Kalau ikut akal, kena sapu bawah lah kan. Pasal apa? Pakai akal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu juga pertikaian, buat tahlil sampai tak sampai. Awak Tuhan tak boleh bagi sampai ke? Siapa dia Tuhan? Kalau Syekh Nuruddin dia kata macam ni, duduk dalam rumah, tutup habis semua lubang-lubang, tutup habis, hantar SMS, hantar WhatsApp kawan duduk di London, sampai tak? Pergi juga WhatsApp tu, no? Takkan tak sampai hadiah Fatihah kepada orang mati. Awak Tuhan tu macam hang ke? Tuhan tu Tuhan hantar tak? Maha berkuasa. Janganlah duk ikut Wahabi sangat. Pelik fahaman dia. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hak ni lah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang saya kata teknikal. Jadi macam Ustaz Tuanku Haji Rafi'i, wahai Pak Tih Zakaria, nanti apabila datang dua orang malaikat yang bernama Munkar dan Nakir, bertanya siapa Tuhanmu, jawablah Allah. Dia tu dia ajak orang atas kubur. Hampa esok macam ni lah. Talqin, tak baca talqin, mereka ni tak rasa mati tu macam mana dalam kubur. Jadi mereka akan rasa, walaupun mereka tak kata apa, tapi hati berbicara, esok aku macam ni. Maknanya tazkirah senyap dia panggil. Cara tak langsung orang dapat tazkirah. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah yang relevan untuk sepanjang masa dan sepanjang zaman. Sebab majoriti umat Islam di seluruh dunia ialah ahli sunnah wal jamaah. Wahabi ni demai, dia ada masjid dia, tu masjid dia, tu masjid Wahabi. Dan mereka tak boleh nak mewarnakan satu dunia dengan pahaman mereka. Sebab soalan Sayyidina Muhammad, ajaran ahli sunnah, dia ada ajaran daripada asal.
yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat dan tabi'in dan tabi'un tabi'in. Bila hak mai ni dia boleh cover, dia boleh sikit-sikit lah. Orang yang lemah-lemah fahaman terpengaruh, tapi orang yang asal berpegang dengan ajaran Islam yang asal Sahabat Sayyidina Muhammad, subhanallah, jadi tetap bertahan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Terakhir, Syiah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya pernah sekali terlibat menganjurkan satu seminar akidah waktu saya mengajar di Darul Ulum dulu, Muassasah Darul Ulum. Jadi pada ketika itu, jadi kita nak temukan di antara satu orang ulama kita dan satu orang ulama Syiah mai ke Muassasah Darul Ulum, masalah sebab kita nak tahu akidah Syiah tu apa. Jadi satu ulama ahli sunnah dia bentang akidah Syiah, dan kita minta komen daripada ulama Syiah ni, Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi saya jadi pengarah program tu. Sebelum penganjuran majlis tu, Sahabat Sayyidina Muhammad, tiba-tiba saya dapat telefon minta temu janji saya berjumpa di depan Petronas Pokok Senang, tempat jumpa pun. Jadi macam keruk tak keruk, jumpa depan Petronas. Orang jumpa lah di masjid ke kan, jumpa depan Petronas. Nampak apa, saya pun takut tu ada juga, tapi berani tu ada lagi. Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi bila sampai tahun tu, dua keluar lah, lebih saya ingat, tak salah lupa saya, keluar dua orang budak muda. Dia kata, Ustaz, dengar kata Ustaz nak nganjur program ni sekian. Ya, saya kata, Ustaz nak banyak mana? Kami nak support. Faham tak? Kami nak sponsor. Tapi ada syarat-syarat dia lah, saya tak ingat syarat-syarat tu. Akhirnya saya kata, terima kasih, saya menghargai, cukup kami dulu menganjurkan program ni dengan kos kami. Maknanya, faham kata, bila nak buat program tu, ni nak support tu siapa? Syiah lah tu. Maknanya bila kita buat program tu, dia memberi satu pulangan kat dia, tolong highlight dia, tu nak bagi duit. Sahabat Sayyidina Muhammad, dan memang lepas ada sponsor. Dan waktu buat program tu, subhanallah, majlis tu dihadiri oleh orang-orang yang saya tak pernah kenal. Orang-orang luar yang turun kapal terbang main ke majlis tu, mana disupport oleh di seluruh Malaysia. Sahabat Sayyidina Muhammad. Okey, dalam ceramah ataupun komentar ulama Syiah ni, dia kata ahli sunnah wal jamaah ni, kita Syiah dengan ahli sunnah ni, kita adik-beradik pula, kita sama, kenapa kita nak berkelahi? Dia kata, kami Syiah pun kami buat talqin. Contoh dia, Wahabi tadi tak mau talqin, Syiah mau talqin. Jadi kalau nak canggah dengan Wahabi saja, dengan Syiah tak payah bercanggah, sebab kita sama. Kita tak tahu talqin dia macam mana. Maknanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tu yang masih saya ingat dalam 30 tahun dulu. Jadi dakwah Syiah ni yang masuk dalam masyarakat, dia kata kita sama. Kenapa kita nak tak boleh bersama? Kita sama. Tu dakwah Syiah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi dia tak buka yang bercanggah dengan dia. Kalau dia buka bercanggah dengan dia, siapa nak terima dia? Apa bercanggah dengan dia? Apa bercanggah dia dengan kita? Mereka mengkafirkan sahabat. Semua sahabat Nabi kafir, kecuali beberapa orang sahabat saya pun tak ingat.
Sayyidina Ali memang dah Miqdad kot seorang, iaitu Ammar bin Yasir 3 orang, 4 orang, Salman Al-Farisi 4 orang. Hal ni ya Islam makli semua kafir. Hal ni menyebabkan Dr. Aziz Hanafi, ustaz saya, tok guru saya, dia tak boleh terima Syiah hak tu ya. Bila sebut Syiah mengkafirkan sahabat, menangis tu. Dia kata sahabat-sahabat yang besar-besar seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, tu sahabat besar pun kafir, macam mana sahabat yang kecil-kecil? Tu dia panggil kibar as-sahabah, sahabat besar-besar. Sahabat yang kecil-kecil, hak badui, hak kencing dalam masjid Nabi, kan? Badui hak mai kencing dalam masjid Nabi, soalan Sayyidina Muhammad. Dia bukan ada perasaan, dia cerodong, orang panggil dia cerodong. Dia main masjid Nabi, dengar kuliah Nabi bagi, nak kencing, pergi juru masjid, dia kencing tu. Para sahabat tengok, loh dia kencing, pakat bangkit nak halang dia lah, tak kurang juga hak bangkit nak boh dia, tapi steady je kencing, slow je. Tengok orang buka, tengok api. Bahkan Nabi kata, jangan. Nabi tak bagi pukul dia, Nabi tak bagi hambat dia, lagi dia syok kencing. Lepas habis kencing, angkat tangan pula, doa, Allahumma gfirli wa Muhammadan wa la taghfir ma'ana ahadan. Salah Sayyidina Muhammad, ya Allah, ampun dosa aku, ampun dosa Muhammad, dosa lepas jangan ampun. Jadi badui itu Allah hak besar ya. Jadi subhanallah, hak tu macam mana? Pasal Nabi tak bagi pukul, Nabi lembut. Kalau pukul dah habis, masjid dikencing, berhenti kencing tak juga, kan? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu akhlak Nabi dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu baik. Ya, sebab itu bila ajaran Syiah ni dia mula menyebar, maka dalam khutbah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad didoakan laknat pada Sayyidina Abu Bakar. Ya Allah, laknat pada Abu Bakar, laknat kepada Umar, laknat kepada Sayyidina Osman. Dalam khutbah Syiah, bila mai Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, dia ganti laknat tu dengan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari. Ganti hak tu. Nampak tu jasa Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi cukup setakat tu untuk kita tahu bahwasanya masalah Sayyidina Muhammad perkara yang berkaitan dengan dua agama. Saya tak kata mazhab, saya tak ada, saya kata agama Syiah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sebenarnya semua ini yang mengasaskannya lah musuh Islam. Musuh Islam yang buat main dua agama ni bagi celaru umat Islam. Siapa musuh Islam tu? Yahudi. Seperti mana musuh Islam buat main ke dalam agama Kristian. Soalan Sayyidina Muhammad, satu aliran dalam agama Kristian untuk memecah belahkan agama Kristian, maka hak tu juga di dalam Islam untuk memecahkan orang Islam. Agama Kristian ni dia ada ortodok, Wa'amai Katolik, selalu habis berperang pula. Umat Islam pecah belah pasal apa? Wahabi Wa'amai pecah belah. Umat Islam hak duk amai elok dah, selalu habis. Tuhan yang esa, yang tak bertempat, dikatakan Tuhan di langit, habis akidah. Tuhan mana? Tuhan tak bertempat. Duk tentang mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis. Tuhan tak sama macam makhluk. Makhluk mesti bertempat, Tuhan tak bertempat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu dia panggil ajaran mujassimah, mentajsimkan Tuhan, mengatakan Tuhan berbadan, bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu tentang akidah.
Mereka ganggu juga dalam akidah, mereka ganggu juga dalam amalan harian, supaya umat Islam ni lemah, berkelih aku, bercakaran aku. Jadi yang buat ni kebijaksanaan orang Yahudi. Kalau tengok daripada segi Syiah dia amat, sebiji Yahudi lah, sebiji mereka lah. Antara yang paling penting dalam Syiah ialah nikah mut'ah. Tu lepas Syiah tu ada Sayyidina Muhammad. Orang mula banyak tu sebab nikah kontrak. Nikah kontrak ni zina. Sedangkan dalam Quran, wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itulah yang kita nak kena jaga anak beranak kita, adik-beradik kita daripada pemahaman yang songsang ni, yang salah, yang bercanggah dengan Islam ni, insya-Allah. Tuan-tuan mata Allah sekalian, mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala memelihara kita daripada kejahatan musuh-musuh Islam yang saban masa sentiasa nak meruntuhkan Islam, yang saban masa untuk mencelarukan Islam yang sebenarnya, insya-Allah. Terima kasih kepada anjuran majlis Grup Infak Masjid Darsa 21 di atas tajuk yang sangat baik ini menjadi pedoman kami ya Rabbal Alamin. Al-Fatihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.